Baik, kembali bersama dengan kami di Malaysia hari ini. Seperti yang dikabarkan tadi, topik utama kita pada hari ini, tidur untuk sihat. Kadang-kadang kita rasa macam kenapa selalu demam, kenapa rasa macam sistem imun badan kita terganggu. Tapi sebenarnya ada yang mengatakan, kajian mengatakan yang kita tak cukup tidur pun boleh menyebabkan penyakit-penyakit lain datang. Betul. Sistem imun terganggu dan juga masalah-masalah lain. Terlebih tidur juga boleh mendatangkan masalah juga. Jadi apa soalannya di sini? Berapa banyakkah tidur yang harus kita ambil mengikut umur kita. Jadi, umur kita. Umur kita. Saya yang mungkin lebih sikit daripada Okey, Nazruddin tidur berapa jam sehari? Saya cuba nak sarankan 8 jam sehari, tapi sebab kita dah berubah tangga dengan anak kecil, memang tak dapatlah 8 jam. Ya, saya pun 6 jam tu maksimum. Dia dah terus terjaga dah kan. Okey, kita nak tahu lebih lanjut lagi. Kita bersama dengan Dr. Saraiza Abu Bakar, Ketua Jabatan dan Pakar ENT dari Pakar Kesihatan Tidur Klinikal Hospital Serdang. Assalamualaikum, Doktor. Dan terima kasih kerana bersama-sama Doktor bawa kita. 2 buku berkaitan dengan tidur hari ini. Nak ceritakan kepada penonton-penonton kita. Ini yang kita nak bongkarkan sejauh manakah realitinya ya, bila kita cerita tentang tak cukup tidur ni meningkatkan risiko kita untuk penyakit-penyakit lain seperti sakit jantung dan sebagainya. Itu memang benar. Jadi sejauh mana kebenarannya? Silakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sebagaimana yang kita tahu, tidur ini sebenarnya adalah satu keperluan. Ianya adalah satu gaya hidup yang tidak boleh kita jual beli lah maksudnya kan. Tapi ianya ada ditulis dalam Al-Quran juga, di mana Melayu surah Ar-Rum, di mana kejadian malam dan siang itu di mana malam adalah untuk berehat dan siang adalah untuk bekerja. Ianya adalah satu arahan dan bukannya sekadar apa orang kata tu bagi tahu saja. Okey. Dan apakah itu tidur sebenarnya? Tidur seperti mana kita semua tahu, tidur itu adalah satu keadaan di mana kalau you masuk satu bilik kan, you akan tengok orang tu terbaring, dia mesti anggapkan persepsinya orang itu sedang tidur kan. Jadi apa yang kita tengok ialah mata dia tertutup dan otot-ototnya relax, sarafnya kurang responsif dan juga pernafasannya agak tenang, mindanya dah mula macam terpisah dari macam keadaan sekitaran kan, dia tak sedar lagi. Jadi itu adalah tidur. Tapi apa yang lebih penting adalah mengapa kita tidur. Okey. Mengapa kita tidur? Jadi apa yang berlaku ialah di dalam badan kita apabila kita tidur, dia bukan macam switch on and off, switch lampu macam tu. That means padam lepas tu dah habis. Tapi ia lebih kepada macam shutdown. Macam dia lebih kepada shutdown, di mana kalau dalam komputer tu kita dah off semua kan, tapi ada juga beberapa komponen yang running lagi macam tu kan. So itu yang berlaku apabila kita tidur, di mana di dalam badan kita akan berlakunya reset metabolisme, reset minda, reset badan fizikal dan juga reset ialah keceriaan kita itulah. Okey, kalau kita katakan kan orang dewasa ni sebenarnya berapa jam sehari yang diperlukan untuk tidur? Okey. Kalau ikutkan tidur ni dia ada range. Okey, dari baby sampailah orang dewasa dan orang yang lebih berumur. Okey, baby tu memang of course banyak masa perlu untuk tidur dan seperti mana yang you all sebut tadi lah kan. Sejak dari jadi bapa ni terpaksa sacrifice a lot. Doktor dia dengar ketik je pun dia dah macam apa nak buat? So macam sangat apa orang panggil tu sangat sukar jugalah untuk menjaga tidur kita. Tapi sebagaimana yang kita faham, tidur selama 7 hingga 9 jam disarankan untuk orang dewasa. Di mana di situlah kita akan mendapat benefits of sleep. Maksudnya faedah-faedah yang baik untuk dari tidur kita. Straight ke doktor? Ada yang tanya macam straight ke ataupun saya boleh macam siang tidur 2 jam, malam tidur yang selebihnya campur-campur tu dapatlah 8 jam. Macam tu boleh ke macam mana? Faham. Tapi sebenarnya yang disarankan 7 hingga 9 jam tu di waktu malam. Tetapi Rasulullah juga ada menyebut bahawa tidur awal supaya kita boleh bangun 1 hingga 2/3 malam dan siang di waktu awal pagi kita boleh mula mencari rezeki dan bekerja. Tetapi 6 jam selepas tu yang mana kita ada pernah dengar nama siesta, siesta iaitu 6 hours later ataupun waktu
Qiyalullah yang itu adalah siang hari di mana kita boleh nap sekejap, supaya kita boleh mengembalikan balik keperluan-keperluan badan kita. Ya, kan nap tu pun tak boleh lebih daripada setengah jam katanya kan. 20 minit macam tu je. Sebab kalau terlebih sangat pun kita akan rasa lesu badannya. Ya, sebab selalu tak you all macam tidur lama sangat. Kadang-kadang bila terjaga kan akan rasa macam groggy. So kepala kita macam ada kapas. Ya. Jadi macam terlalu tempoh yang tak sesuai. So disarankan hanya 10 hingga 20 minit kerana bila kita mencapai ke kan tidur tu ada fasa-fasa dia. Jadi fasa pertama dan kedua tu lebih mudah untuk dikejutkan. Jadi kita pun lebih bila siang hari senang untuk dikejutkan, tetapi dia sebelum sampai deep sleep. Yes, betul. Okey, jadi di sini doktor cerita tentang fasa-fasa tidur ni kan. Okey, ceritakan sikit kenapa kita perlukan straight 1 kali 7 hingga 9 jam dan bukan kita boleh campur-campur matematik begitu. Silakan. Okey, fasa-fasa tidurnya sebagaimana yang mungkin orang ramai memang tahu, tapi saya kongsikan. Fasa pertama fasa tidur terbahagi pada NREM, non-REM sleep, dan REM iaitu tidur rapid eye movement lah yang sangat nyenyak. Dalam NREM tu dia ada fasa 1 di mana macam selalu kalau kita tidur macam tidur-tidur ayam, masih lagi mendengar environment semua, tetapi masa tu gelombang dada dan juga pernafasan semua dah semakin berehat. Dan fasa 2 maksudnya tidur yang sebenarnya. Di situlah di mana kita boleh dah ada restorative sleep. Tidur yang boleh mengembalikan manfaat kepada badan. Dan fasa ketiga adalah fasa yang dipanggil slow wave sleep, di mana terdapatnya gelombang delta yang membantu dalam slow wave sleep tu, dan di sinilah berlaku berbagai jenis pembaikan dan pembaikan badan dan terutamanya memory. Itu NR. Dia repair sel-sel tu, itulah masa dia. Itu dia punya core. Tapi yang REM tu, yang tidur nyenyak, tidur mati lah orang cakap kan. So bila tidur mati tu lebih banyak lagi orang panggil benefits ataupun manfaat ataupun restoratif yang berlaku kepada badan kita. Okey, bagaimana kalau kita ni kan kerja seharian dan sebagainya, adakah lifestyle ataupun cara kita hidup pada siang hari, cara kita bekerja, makan dan sebagainya mempengaruhi kualiti tidur pada waktu malam tu? Bagaimana saling kaitnya terhadap apa yang kita lakukan pada siang hari dengan kualiti tidur yang bakal kita dapat pada malam hari? Okey, jadi macam itulah, kita dah bekerja, dah penat, dan kadang-kadang kita ada juga yang tidur macam tadi cakap kan, tidur di siang hari panjang pula tu kan. Jadi of course bila tidur panjang, lagi-lagi yang shift malam doktor, kan kerja shift malam kan, sahabat-sahabat kita mungkin ada yang shift malam tu. Shift malam tu dia different a bit lah kan, sebab mereka terpaksa bekerja di waktu malam. So di siang hari dia terbalik kan lah. Dia siang hari dia tidur, dan of course tidurnya akan jadi macam tidur yang di waktu malam. Tapi of course di waktu malam dia terpaksa bekerja. So dia terpaksa badan dia terpaksa. Itu terganggu ke kualiti tidur dia? Kualiti dia terganggu, tetapi selalunya shift malam mereka akan ada shift dan after 2-3 hari, dan after that dia akan ada rehat kan. Betul. Rehat itulah yang mana mereka boleh kembalikan balik tidur malam mereka seperti biasa supaya mereka boleh kembali balik kepada sistem yang sama. Jadi budaya tidur itu bolehlah, maknanya tidak memberi sebarang kesan yang kesihatan dari sudut kesihatan mental dan fizikal kepada mereka. Tapi of course ada efek juga, dan kajian telah dilakukanlah di mana terdapat beberapa efek yang boleh berlaku kepada mereka yang shift malam tu. Kan? Sebab kadang mengantuk kan bila balik, kadang-kadang kita kena make sure jangan terlalu mengantuk, nanti boleh accident ke apa-apa macam tu. Okey, itu cerita pasal tidur yang cukup. Bagaimana pula kalau kita terlebih tidur, apakah kesannya kepada mungkin sisi mental kita? Silakan. Terlebih tidur, tapi yang ada tu ialah yang itulah 7 hingga 9 jam. Betul. Tu paling maksimum lah. Tapi kadang-kadang ada juga yang memang tidur banyak. Kalau you tengok kadang ada remaja yang suka tidur sampai ke tengah hari petang. Tapi itu adalah satu masalah circadian, ritma badan yang berlaku kepada mereka. Dan ada juga satu term yang dipanggil delayed sleep phase syndrome, di mana mereka memang yang jenis tidur
terlalu panjang dan lewat. Okey. Tapi ada rawatannya seperti of course you kena buat sleep hygiene, perawatan tidur, nasihat-nasihat tidur, tapi ada juga terapi lampu. Di mana bila dia dah pukul 7 tu shine lampu cerah-cerah biar melatonin tu. Itu memang tugas kita lah ya. Kita Okey. seng-seng lengan dulu, Ibu-ibu kita di luar buka sana. langsir, tutup aircon. Itu syaratnya. Dari sisi mental yang kita ni cerita. Sebab baru-baru ni kita sering kali dengarkan kan mereka yang pergi berjumpa dengan doktor psikiatri, mereka katakan tentang mungkin ada isu dan sebagainya berkaitan dengan masalah kesihatan mental mereka dan antara rata-rata kajian yang didapati adalah kurangnya waktu tidur. Adakah disebabkan kondisi mereka menyebabkan mereka tak boleh tidur ataupun tak boleh tidur tu yang menyebabkan masalah yang boleh berlaku dari sudut kondisi kesihatan mental Dia mereka? macam telur dengan ayam. Ya, betul. Tapi memang begitulah kan. Kalau mereka yang macam orang yang ada insomnia kan, sehari bolehlah tahan. Okey lagi. Hari kedua, hari ketiga, 4 dan 5, ia akan menjadi satu ke arah kesihatan mental, masalah di kesihatan mental. Dan juga kesihatan mental ni pula, kebanyakan kesihatan mental dia kan berkaitan dengan emosi juga. Dan kadang-kadang you ada masalah depression, anxiety. Even saya semalam kan nak datang sini anxiety lah kan. Jadi kan macam tak bolehlah tidur. Tapi sebenarnya itu ialah anxiety yang insomnia acute. Tapi Acute betul saja. doktor. Esok kalau saya ada event besar, saya pun macam doktor. Malam tu rasa macam, kenapa ni tak boleh Risau. tidur? Semua Ya. benda dia jadi macam tu. Tapi itu normal lah. Itu normal sebab dia acute. Sebab ada stressor. Tapi kalau stressor tu dah hilang, kita pun kembali tidur Dia seperti tidak biasa. berlarut tak panjang. Harap-harap lepas ni saya boleh tidur lagi. InsyaAllah. Okey, faham, Doktor faham. di sini pun memberikan senyuman buat kami dan pengacara di sini. Jadi sekarang ni pula kita nak berehat seketika dan kita nak berkongsi kepada penonton kita tentang adab tidur di sisi Islam. Ya, tapi jangan ke mana-mana tahu. Selepas ini kita akan kongsikan demo tidur yang betul. Bagaimana posisinya yang terbaik untuk anda boleh lakukan di rumah. Sediakan bantal busuk anda. Kita pasti. Seketika nanti hanya di Malaysia hari ini. Ya Allah, mengantuknya. Pukul berapa ni sebenarnya ni? Dah petang, ya Allah. Patutlah petang-petang ni memang mengantuk. Tuan-tuan dan puan-puan, tahukah anda ada 2 waktu yang kita tidak digalakkan untuk tidur? Yang pertama adalah selepas asar. Yang kedua adalah selepas subuh. Sebab tu kalau ada orang yang tidur selepas asar dan selepas subuh, badan akan letih, akan lemah dan juga sensitif emosinya. Dan macam mana cara untuk kita nak buat supaya tidur kita selepas ini dapat pahala? Cara dia adalah kita kena tidur dalam keadaan adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jom kita kongsikan sama-sama. Sebelum tidur, yang pertama sekali kita kena buat adalah apa? Bersihkan diri kita. Mesti ada sleep hygiene. Kita kena mandi, gosok gigi, sabun, bagi bersih dan juga jangan lupa untuk ambil wuduk. Macam mana kita ambil wuduk sebelum kita solat, macam itulah kita ambil wuduk sebelum kita tidur. Itu yang pertama. Ingat tuan-tuan dan puan-puan, jangan main tidur je. Yang kedua, pastikan kita dalam keadaan tempat tidur kita bersih. Kita disunatkan untuk melibaskan kain di atas tempat tidur kita. Dekat katil kita tu dengan bacaan bismillah. Bukan sekadar untuk membersihkan benda yang kita nampak iaitu habuk dan sebagainya, untuk membersihkan benda-benda yang kita tak nampak juga. Itu yang kedua. Yang ketiga, baring tidur tu dalam keadaan jangan meniarap. Maka ini adalah cara tidur yang dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidur baringlah dalam keadaan kita baring menghadap kiblat, dalam keadaan kita iringkan badan kita di sisi kanan dan juga kita letakkan tapak tangan kita di tepi muka kita. Itu yang terbaik. Dan juga dalam kita nak sebelum tidur ni, jangan lupa untuk baca doa. Ustaz, nak kena baca doa apa ni Ustaz? Pendek je doa ni. Tuan-tuan, jom kita hafal sama-sama doa ni. Ikut saya sama-sama. Bismillahumma ahya wa amut. Dan lepas doa tu, apa lagi yang kita boleh buat supaya kita dapat pahala dalam tidur kita? Baca 3 kul. Yang kita baca, jangan baca kul je. Baca 3 kul tu maksudnya surah yang dimulakan dengan 3 kul. Yang pertama adalah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas. Okey, lepas tu boleh baca apa lagi ya Ustaz supaya kita dapat pahala? Baca Ayatul Kursi. Kalau tak hafal macam mana? Tengok je handphone. Kan?
supaya kita lama-lama boleh hafal ayatul kursi untuk memelihara dan menjaga kita sepanjang kita tidur sampailah kita bangun keesokan paginya. Dan seterusnya, apa lagi kita boleh buat sebelum kita tidur? Kita hisap diri kita. Maksudnya kita tengok hari ini apa salah yang aku buat, kan? Apa benda yang aku buat dalam kehidupan aku? Hisap diri, evaluasi diri, dan juga jangan simpan dendam dalam hati. Maafkan orang sebab itu adalah ciri ahli syurga. Kalau nak tidur, mereka memaafkan orang-orang yang menyakiti hati dia. Dan kalau kita dah bangun tidur, apakah doa dia? Yang kita boleh bacakan yang Nabi ajar, senang saja tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Apa maksudnya? Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan hanya pada Engkaulah kami kembali. Kalau kita dapat buat semua adab-adab ni, insya-Allah tidur kita dalam masa 20 tahun sepanjang 60 tahun kita hidup ni mendapat pahala ibadat dan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga bermanfaat. Kembali bersama kami di MHI, dan seperti yang dijanjikan kepada penonton di luar sana, bagaimana untuk mendapat kualiti tidur yang mantap dengan posisinya. Jadi sekarang kita bercerita dengan Dr. Shuib Khairuddin, iaitu pakar kesihatan ENT juga dari Hospital Serdang, dan juga pelakon tidur kita Encik Izzuddin, juga pegawai kesihatan ya. Tanpa tidur. Jadi sekarang ni kepentingan posisi tidur kita untuk mendapat kualiti yang mantap. Silakan doktor. Okey, betul sekali ya. Posisi tidur yang kebiasaan untuk manusia ni. Pertama sekali yang natural lah, kita berbaring terlentang macam ni. Ada satu lagi, kebanyakan orang tidur pada mengiring, sama ada ke kanan ataupun ke kiri. Okay. Dan ada juga orang yang dia tidur terlangkup. Meniarap. Meniarap macam tu kan. Okey. Jadi sebenarnya kalau ikut sunnah Nabi kita pun, dia dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim mengatakan Nabi ni dia tidur sebelum tidur tu dia berwuduk dahulu, dan dia mengimbas-gibaskan katil, membersihkan katil, dan baring di atas pinggang kanan. Jadi dia mengiring ke arah kanan. Okey. Dia ambil doa dulu. Lepas tu mengiring ke kanan. Contoh. Jadi pertama sekali kita cara-cara untuk tidur ni, kita baring dulu terlentang. Okey. Dan letakkan satu bantal di kepala untuk support lah. Jadi bantal ni jangan terlalu tebal atau jangan terlalu nipis. Kalau ikut nak ukuran dia daripada pangkal sisi leher ni dan bahu lah, jangan terlebih lah. Jadi inilah dia. Yang terbaik lah. Okey. Jadi selepas tu kita mengiring ke kanan. Okey. Kita akan pastikan telinga kita ni selari dengan bahu dan juga leher. Okey. Jadi kita akan tengok juga dagu ni juga kena dalam posisi yang neutral lah. Jangan terlalu mendongak ke atas, jangan terlalu menunduk ke bawah. Okey. Jadi apa efek dia kepada organ-organ dalaman kita? Jadi yang ini kita nak supaya kita punya saraf tunjang tu dia tidak bengkok, lurus, dan juga bahagian organ-organ tu tidak terlalu terhimpak. Okey. Jadi bahagian tangan juga akan diletakkan di bahagian sisi ataupun boleh dilunjurkan ke hadapan sedikit, dan di bawah paras muka lah. Kalau kita ikut di lutut sini pun dia akan dibengkokkan sedikit, dan kita letakkan bantal untuk separatekan kita punya sendi lutut. Betapa pentingnya bantal yang nak kita sendalkan antara kaki kita ni. Sebab kita punya sendi lutut dan sendi pinggul ni, kita tak nak dia jatuh atau collapse masa kita tidur. Jadi bila letak support ni, dia akan memberikan kepada posisi asal lah. Saya kalau muda-muda tidur macam ni tak ada bantal pun tak apa juga. Dan semakin tua ni kalau tak ada bantal ni, dia sakit pinggul, lutut juga boleh sakit ya. Jadi secara amnya inilah satu posisi yang amat sesuai. Yang optimal dan banyak kebaikan lah. Antara kebaikan-kebaikan tidur mengiring ni, kita akan boleh mengelakkan daripada berdengkur. Sebab masa kita tidur tu, bahagian lidah di dalam mulut ni akan jatuh ke belakang. Jadi boleh menyebabkan sempit dan boleh jadi berdengkur. Dan juga kalau ada air liur ke secretion dari mulut, kita dapat menghindarkan daripada tersedak lah. Jadi posisi ni juga bagus untuk posisi selamat ketika kena sawan ke apalah. Gitu. Okey. Dalam bikisan yang kita lihat sebelum ini, dalam Islam pun tidak digalakkan untuk tidur meniarap ya. Jadi dari segi sains pula, kenapa tidak digalakkan? Kalau kita tidur dari segi meniarap ni, silakan.
Sebenarnya dia adalah posisi yang tidak normal untuk kita punya sendi-sendi leher, sendi-sendi tulang belakang dan sendi pinggul. Jadi bila stres terhadap sendi-sendi itu akan menyebabkan kita akan cepat dapat sakit-sakit belakang lah. Seperti sendi. mana di kawasan? Di kawasan sini? Di bahagian belakang sini dan leher dan bahu. Okay. Dan juga kalau kita tidur bahagian macam ni, kita punya pergerakan otot rusuk ni, paru-paru tertekan. Sepatutnya dia boleh mengembang dengan tanpa halangan. Tapi kalau macam dia akan terhalang. Jadi akan menyebabkan kesukaran bernafas dan dapat tidur yang tak baguslah. Macam tu. Okey. Anim pula, Anim suka tidur yang macam mana? Dia suka menyerap ke? Dia suka Saya kalau tidur, saya suka tidur terlentang sebenarnya. Terlentang macam ni. Terlentang. Tapi macam tadi cakap kelak, antara posisi yang terbaik adalah posisi yang menggiring. Kadang-kadang kita terlentang pula macam mana? Adakah dia perlu dielakkan? Bila ada kena tukar ni cara tidur? Itulah dia. Nampak? Bersedia untuk jawapannya ya? Tidur terlentang ni sebenarnya memang kebanyakan orang tiada masalah, contohnya tiada masalah berdengkur, bukan seorang ibu yang mengandung, sebenarnya boleh sahaja sebab dia ada posisi neutral untuk tulang belakang kita. Cumanya kalau ada orang yang ada masalah gastrik, dia tak sesuai Betul-betul. sebab boleh jadi acid reflux. Ya. Tapi bantal ni kadang-kadang memang saya sangat flat kan. Dia tak boleh bantal yang ada sedikit naik pun. Ada setengah orang tak suka pakai bantal pun, doktor. Jadi macam mana? Adakah itu pun mengganggu juga postur tidur, posisi tidur? Kalau ikutkan yang normal, memang kita kena tinggi sedikit lah untuk otak. Tapi kadang-kadang seseorang tu dia punya postur yang berlainan. Jadi itu kita kena mengikut adapt kepada lah. keselesaan. Okey. Kita pun selain daripada ada demo posisi tidur yang terbaik, di sini ada ujian tidur ataupun PSG yang ingin dikongsikan daripada doktor. Doktor nak kongsikan apa alatan ini? Dah pakai wayar-wayar ni, saya takut dah. Kita dah seram tengok dia pakai wayar. Tapi ada sebabnya. Doktor nak kongsikan? Okey, ini ada satu alat sleep study iaitu ujian tidur yang kita panggil polysomnogram. Tetapi yang kita pasang ini adalah level 1. Dia ada 4 level, 1, 2, 3 dan 4. Di mana yang 4 yang paling simple dan 3 yang agak selalu digunakan. Yang ini level 1. Level 1 ini adalah penting kerana ia boleh menunjukkan kepada kita mengenai gelombang otak. So bila seseorang itu tidur, bila dia buat test, kita tahu dia ni sebenarnya tidur ke tak. Sebab N1, N2 dan REM tu kan kita nak tahu dekat mana. Dan at the same time dia akan tengok pernafasan dan selalunya ada satu elektrod dekat chin tu untuk tengok dekat jaw bahagian sini tu. Kadang-kadang ada orang tidur dia suka berlaga gusi dan gigi. Itu itulah bruxism dan itu adalah antara tanda macam pesakit OSA yang suka berdengkur tu. Itu adalah salah satu tanda sleep apnea tu ya. Okey, golongan bagaimana yang sebenarnya perlu melalui ujian tidur ni? Okey, sebenarnya ujian tidur ini dilakukan untuk mereka yang mempunyai masalah sleep apnea. Itu adalah yang pertama lah ya, yang utama. Dengkur terlalu kuat lah. Terlalu kuat, berhenti nafas. Itu memang baik ialah macam dia diagnostik yang baguslah untuk sakit itu. Tetapi juga kita boleh melakukan untuk pesakit-pesakit yang macam narkolepsi. Dia bukan waktu tidur malam saja. Narkolepsi tu yang terlalu banyak tidur. Kadang-kadang you tengok orang kan asyik tidur saja. Seolah-olah dia macam tak cukup je badan dia dengan tidur seharian. Dan you rasa malasnya orang ni kan asyik tidur je. Tapi sebenarnya narkolepsi tu kita akan buat test ujian tu, tengok dia ada OSA ke tak. Kalau dia tak ada, kita akan buat satu ujian di waktu siang. Ujian je lebih kurang macam ni, tetapi more simple. Supaya kita tengok dia dah tidur macam mana kan. Selain daripada OSA, apa lagi penyakit-penyakit lain yang boleh didetek daripada ujian tidur ini? Itulah narkolepsi, penyakit neuro kan ya, dan juga yang mereka yang kita boleh buat MSWT menggunakan alat yang sama. MSWT tu selalunya kita buat kalau orang tu ada micro sleep. Okey, itu dia macam-macam sebenarnya kita dapat tahu daripada ujian tidur ni. Kalau anda mungkin ada gejala lah kan, kan mungkin ada orang tegur dengkur anda luar biasa kan, mungkin terlalu kuat, detect ada OSA. Ini antara ujian yang boleh dijalani oleh pihak anda. Okey, terima kasih model kita ya, Encik apa namanya? Dr. Abra. Jangan lupa Encik Izzuddin kita. Dr. Abra, Allah masya-Allah. Dr. Abra. Doktor, hari ini kita sangat istimewa, ada doktor sudi duduk di sini menunjukkan demo. Dr. Izzuddin pun bukan jalan-jalan orangnya. Terima kasih Dr. Abra, doktor dan juga Dr. Shuaib. Terima kasih banyak-banyak dan kita di sini akan Dr. Nas bagaimana? Dr. Nas, saya nak sarankan kepada anda semua, kalau nak tidur betul-betul tu kita jalankan satu ujian pertama dulu, ujian isteri. Kalau tengah tidur tiba-tiba dikejutkan dengan bantal, itulah ujian anda gagal. Okey, kita nak kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami MHI. Thank you.
Kembali bersama kami di MHI. Kami sedang membelik surat khabar apa yang sedang dipampangkan oleh mereka untuk harian Metro. Wow, macam-macam. Yang di sini saya nak highlight Parti Single Malaysia. Aplikasi Telegram menjadi tempat bertemu jodoh. Ya, atas sikit, atas sikit. Tak nampak, tak nampak. Yang tengah nak cari jodoh ni. Ni macam-macam parti yang anda nak undi. Mungkin boleh undi Parti Single Malaysia. Tapi itu ada istilah perigi mencari timba. Sebenarnya sesiapa saja boleh memulakan langkah untuk berkenalan dan bertemu jodoh melalui aplikasi. Tapi yang ni untuk orang single saja ya. Untuk orang single. Yang dah ada jodoh jangan cuba-cuba. Okey. Saya nak kongsikan bersama dengan anda. Kali ini di utusan Malaysia. Yang ini lebih serius dan perlu diberi perhatian. Saya doktor kontrak. Doktor kontrak tidak teragak untuk pertimbangkan mogok di sini ya. PAC kena teruskan proceeding projek kontroversi. Yang ini halaman 3. Katanya jika kementerian tidak respons, kami akan mogok. Ini berkaitan dengan apa yang dikabarkan di sini. Mogok besar-besaran itu akan membabitkan gabungan doktor pergigian, pegawai farmasi dan juga semua pekerja kontrak di Kementerian Kesihatan yang lain. Tetapi itu nanti kita tunggu dulu. Kalau dalam 2-3 bulan masih sama atau tidak ada tindakan, maka mungkin terpaksa buat hartal 2.0. Itu dia. Kita kalau boleh tak nak gaduh-gaduh, tak nak ada masalah. Tapi ini mungkin masing-masing ada perjuangan yang tersendiri. Kita harapkan yang terbaik. Terutamanya nasib Dr. Hartal kita ya. Jadi di berita harian pula yang terkini di Turki dan juga Syria. Tapi jadi apa yang kita dapat lihat di sini lebih 1,300. Tapi menurut maklumat yang terkini diterima lebih daripada 3,400 sekarang dan ni. dijangka akan terus meningkat. Jadi kita panjangkan doa kita dan juga pasukan penyelamat kita selama 75 anggota telah pun dihantarkan ke Turki dan Syria untuk misi bantuan dan menyelamat. Ya, insya-Allah. Dan teruskan bersama dengan kami. Esok kita ada kisah kerdil dan cabarannya. Kita akan bawa mereka sangat istimewa. Jadi jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan kami esoklah. Hari ini dah habislah ya. Hari ini boleh balik pergi mana-mana. Esok bersama dengan kami 9.30 pagi kita akan bersama dengan anda untuk kisah kerdil dan cabarannya. Dan siapa akan ke udara bersama dengan anda semua kita nantikan. Assalamualaikum. Selamat pagi. Jaga diri.